Tapi saya kesian juga pasal nak balik tu, kena balik dah lah. Perkara 40,000 balik Muhammad. Ya. Dia kata dia nak balik. Perkara 40,000 perkhidmatan perakaunan. Semalam saya sekali lagi mendapat penerangan daripada setiausaha Dewan, di mana ada satu kertas ralat yang dibekalkan oleh kepada semua ahli Dewan yang menyatakan bahawa muka surat 41 itu terdapat ralat di mana angka-angka yang terbaru telah dibekalkan. Saya bertanya sama ada wujud kaedah di mana angka-angka yang sebelum pada ini yang melibatkan kementerian secara individu itu perlu dibaiki atau tidak. Jawapannya diberi bahawa tidak perlu, dan saya berpuas hati setakat itu. Cuma di bawah perkara 40,000 ni saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri ataupun kementerian, kerana 2 tahun angka yang diperuntukkan untuk perkhidmatan perkawanan ni ada melebihi 175 juta tahun lepas, dan tahun ni ada 186 juta. Oleh kerana angka yang peruntukan untuk perkhidmatan perkawanan bawah 40,100, 40,200 sehinggalah 40,700 dinyatakan dengan spesifik urusan-urusan perbelanjaan kewangan ini untuk perkhidmatan perkawanan. Malangnya jawapan yang saya dapat, keterangan yang saya dapat daripada pegawai yang mewakili pembendaraan mengatakan bahawa sistem penyediaan laporan anggaran belanjawan setiap tahun yang dibekalkan kepada semua ahli parlimen untuk setiap sesi hanya dijalankan secara manual. Jadi sebenarnya peruntukan sebanyak 170 juta setahun atau lebih daripada itu untuk tujuan selain daripada memerhatikan satu sistem yang sepatutnya telah lama wujud, sistem di mana semua peruntukan perbelanjaan yang dianggarkan ataupun yang dibelanjakan secara sebenarnya, angka sebenarnya sepatutnya mempunyai satu kaedah ataupun program persembahan yang lebih baik. Maknanya kita boleh detect apa-apa kesilapan atau ralat yang berlaku, atau satu digit angka pun kita boleh dapat mengesan terlebih awal berbanding dengan terpaksa mengemukakan satu kertas untuk tujuan meletakkan ralat atau membaiki kesilapan apabila dibangkitkan oleh ahli Dewan ataupun mana-mana ahli yang berkenaan dengan bidang memerhatikan bagaimana kita membuat persediaan dalam pembentukan belanjawan ini. Saya rasa pihak menteri patut memberi penjelasan, kerana ini adalah jawapan yang saya terima daripada salah seorang kaki tangan yang bertugas mewakili perbendaraan. Jadi agak mengelirukan saya, kerana tidak ada satu sistem. Kalau benar apa yang diterangkan kepada saya, maka setakat ini nampaknya kita belum ada satu sistem persembahan belanjawan yang sepatutnya boleh mengelakkan daripada berlakunya kesilapan-kesilapan berbentuk typo error ataupun salah coding dari segi figures dan sebagainya, angka dan sebagainya. Perkhidmatan custom di bawah 60,000, saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, Datuk Pengerusi, kita dibekalkan dengan satu cadangan rang Undang-Undang Kewangan nombor 2 2010 yang meletakkan secara spesifik bidang-bidang yang akan dibuat pindaan, termasuk kaedah-kaedah pembayaran, kaedah-kaedah pungutan dan kaedah-kaedah melaksanakan duty-duty termasuk stamp, cukai dan sebagainya. Tetapi saya tidak nampak ada apa-apa edaran ataupun kertas-kertas statute yang dibekalkan kepada ahli parlimen, kepada ahli Dewan berkenaan dengan cadangan ataupun kelulusan kerajaan yang telah dikuatkuasakan pada 15 Oktober 2010 tentang pemansuhan duty kepada 300 barangan import yang selalunya diletakkan dalam kertas perintah duty custom 1988 yang tidak ada dibekalkan kepada kita. Maka saya nak bertanya, adakah cadangan yang telah dikatakan sebagai berkuat kuasa serta-merta pada 15 Oktober itu telah pun dikuat kuasakan tanpa adanya pengisytiharan kertas perintah duty custom yang
saya kira sepatutnya juga disebut di dalam Dewan ini untuk mendapat kelulusan atau sekurang-kurangnya dinyatakan butiran sebagaimana di bawah butiran 174 yang disyaratkan oleh Perintah Duti Kastam. Ini juga saya minta penjelasan daripada Yang Hormat Timbalan Menteri. Dan lanjutan daripada isu yang sama, saya nak minta berapakah anggaran kehilangan hasil bersabit daripada 300 duty, pemasuhan duty kepada 300 item barangan import ini, berapakah anggaran kehilangan hasil daripada pemasuhan ini untuk tahun 2011 ataupun sekurang-kurangnya apabila bermula daripada penguatkuasaan dia pada 15 Oktober sehingga sehingga 2011. Kerana berdasar kepada laporan bajet ini, ada dinyatakan dengan jelas bahawa 1% daripada duty import, 1% daripada duty import yang dikutip terkandung dalam 300 barangan yang disebut sebagai dimasukkan itu, dan jumlah 1% itu mewakili 21.1 bilion ada disebut dalam buku ini. Keseluruhannya daripada 21.1 bilion itu 1% bermakna sekurang-kurangnya 2 bilion lebih adalah hasil daripada jumlah yang dianggap dimasukkan daripada 300 itu. Adakah benar perkara ini, ataupun berapa keanggaran yang pihak kementerian menjangka kehilangan hasil daripada apabila kita masukkan duty tersebut? Perkara 100, 300 bawah B10 iaitu ada peruntukan sebanyak 13 juta ringgit, masih lagi diperuntukkan kepada panel kajian semula cukai iaitu GST. Saya nak tahu kedudukan sekiranya GST ini benar tidak mahu dilaksanakan, apa guna peruntukan untuk tahun 2011 kita masih wujudkan untuk satu panel kajian semula yang dikatakan kepada cukai GST ini? Adakah kerajaan masih lagi mempunyai pendirian akan melaksanakan ini untuk masa akan datang, ataupun sekadar cukup untuk menaikkan 1% kadar cukai perkhidmatan sebagaimana yang telah pun diluluskan, yang kata kuat kuasa juga dianggap sebagai serta-merta? Dan sekiranya perkara ini ada dalam perancangan, saya minta Timbalan Perdana Menteri menyatakan pendirian kerajaan bahawa GST akan dilaksanakan dalam satu tempoh, barangkali 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, kerana ini membayangkan bahawa GST akan tetap dilaksanakan dalam tempoh yang terdekat. Di bawah perkara P10 7106 ada dinyatakan dengan terang di sini Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang. Saya khawatir kerana jumlah ataupun angka-angka yang diletakkan di bawah maksud pembangunan P10 ini agak mengelirukan saya, kerana ada 3 Perbadanan Kemajuan Negeri saja yang dinyatakan menerima pembiayaan daripada Kerajaan Persekutuan. 1, Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah hanya sebanyak 5 juta ringgit. Perbadanan Kemajuan Negeri Perak 1.5 juta ringgit. Tetapi Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang menerima peruntukan keseluruhannya 350 juta ringgit. Dan untuk tahun 2011, tahun kewangan 2011 saja, sebanyak 90 juta diperuntukkan kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang ini. Yang saya nakkan penerangan, adakah jumlah ini diletakkan sebagai pinjaman yang disalurkan kepada kerajaan negeri, ataupun dalam bentuk geran pembangunan kepada Perbadanan Kemajuan Negeri? Kalau perkara ini merujuk kepada saluran bantuan kepada Perbadanan Kemajuan Negeri, kenapa Pahang diberi 350 juta ni peruntukan keseluruhannya untuk tujuan apa? Sebab tidak ada dinyatakan di sini untuk Perbadanan Kemajuan di negeri-negeri
selain daripada yang lain lah. Yang terakhir kita pengurusi 21,700, iaitu pelaksanaan semula pengangkutan awam di Lembah Kelang. Soalan yang berkali-kali ditanya perkara yang sama, menyentuh tentang perisytiharan kerajaan bahawa penjimatan daripada persetujuan semula harga subsidi minyak petrol yang berjumlah 4.13 bilion yang Timbalan Menteri mengatakan masih berbaki sebanyak 2.37 bilion itu yang akan disuntik dalam pelaksanaan pencucian semula pengangkutan awam terutama di Lembah Kelang. Tetapi di sini ada lagi tambahan peruntukan pada tahun ini, tahun akan datang sebanyak 2.5 bilion ringgit. Adakah ini akan menjadikan jumlah keseluruhan bercampur dengan penjimatan yang belum lagi dibelanjakan akan menjadi sekurang-kurangnya 5.3 bilion? Saya nak jawapan. Terima kasih.